الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buka pintu. Kunci. Cengih sikit lah. Main lewat. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini bila bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan taufik daripada Allah dapat kita bertemu pada hari ini dan pada saat ini dalam kuliah khas online yang ditaja oleh Nur Hayati Islam Agamaku Semanggul Perak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini daripada Semanggul kan? Ini siapa Nur Hayati? Oh, Masya Allah. Ahlan wa marhaban. Di dalam tajuk keajaiban surah Al-Waqi'ah, memberi rezeki, taufik dan hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini rombongan sekali kah? Sekali. Lain kali yang pamai lewat pada ustaz tak pergi masuk. Ini siapa suruh masuk ni? Siapa nak mengaji mai awal. Jangan ustaz tunggu apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mai apa ni ke depan sikit. Keajaiban surah Al-Waqi'ah memberi rezeki, taufik dan hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat untuk Allah sekalian,
Terima kasih pada penaja kita Nur Hayati daripada Semanggul Perak. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati dia, mengangkat kedudukannya pada sisi Allah, diampunkan dosanya, diberi taufik dan hidayah sampai ke akhir usia, dimurahkan rezeki, diberkati, dijauhkan daripada segala musibah dan malapetaka dalam hidup. Amin rabbal alamin. Nabi kita SAW menyebut dalam satu hadis, syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idha syamsu kuwirat. Nabi kita SAW sebut, mengubankan aku oleh surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Wal Mursalat, surah Amma Yatasaalun, surah Idza Syamsu Kuwirat. Surah Waqi'ah ni ialah satu surah yang Allah mulakan dengan Idza waqa'atil waqi'ah, apabila berlaku hari kiamat. Ni main kat mana ni? Itu kunci. Tak boleh masuk. Tapi keluar. Nak main mengaji suruh mula-mula ustaz. Siapa pun jangan masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Waqi'ah ialah di antara Musa sayyidina Muhammad, di antara nama-nama hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Waqi'ah ialah di antara nama-nama hari kiamat. Duduk tu, belik sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kunci pintu tak? Masuk kat mana kunci pintu? Apa yang kunci pintu? Kalau saya tak buat macam ni, daripada dia biasa. Lama lah, tak marah. Tu lambat balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Waqi'ah maknanya ialah suatu yang pasti berlaku, merujuk kepada hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Al-Waqi'ah ialah di antara nama-nama hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa Nabi kita SAW tidur di atas ribaan Sayyidina Aisyah. Nabi masuk-masuk, Nabi kata, Aisyah pun nak tidur. Aisyah pun duduk, Nabi pun tidur atas riba dia. Dia nak Rasulullah. Waktu tu Sayyidina Aisyah bila Nabi tidur atas ribaan dia, dia pun mengusap-ngusap rambut Rasulullah. Dalam dia usap-usap rambut Nabi, dia jumpa uban Nabi. Nabi beruban dah, kata dia. Ketika tu pun dia pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun tengok satu, ada lagi ke uban Nabi. Dia bilang 1, 2, 3 sampai dia jumpa uban Nabi tu 19 urat. Oh, Nabi dah beruban dah. Pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba air mata dia mengalir dan terkena pipi Rasulullah, jatuh di atas pipi Nabi. Nabi jaga. Nabi bangkit, Nabi tanya Aisyah, siapa menangis? Ya Rasulullah, tadi waktu engkau tidur di atas ribaanku, aku usap-usap rambutmu, aku jumpa uban Rasulullah. Jadi maknanya Nabi kita sudah tua. Bila Nabi sudah tua, maknanya apa? Saat berpisah sudah semakin hampir.
Jadi pada ketika itu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata Aisyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kau menangis sebabnya kerana engkau jangka aku sudah tak lama atas muka dunia. Ya, kata Aisyah. Nabi pun kata pada Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi kata mati ni sebenarnya yang berat tu di mana? Saat mana? Ish, tak tahu Rasulullah. Rasulullah lah bagi tahu di mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu kata Sayyidina Aisyah, pada ketika bila Nabi kata, aku tanya kamu, kamulah jawab. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana mayat nak dia bawa ke kubur, ketika itu orang-orang yang dikasihinya, isterinya mengangkat tangan menandakan saat perpisahan. Itu yang berat, kata Aisyah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Roh ni bila mana dia bawa ke kubur, dia nampak isteri perempuan tak boleh pergi kubur no. Bila suami mati tak boleh pergi kubur, dia kena duduk di rumah. Bermula ihdad dia. Iddah dia bermula, ihdad dia bermula. Iddahnya kiraan berapa bulan dia boleh kahwin pula lepas tu. Ihdad berarti dia kena duduk di rumah. Dia kena pakai putih. Dan dia kena duduk di rumah Sayyidina Sayyidina Muhammad dengan menanggalkan semua perhiasan-perhiasan yang ada pada dia. Bermula pada saat itu. Jadi suami ni angkat tangan. Tapi pada ketika itu isteri tak nampak. Sebab roh dia tak bolehlah menggunakan anggota-anggota yang ada pada dia. Sebab perpisahan dah berlaku di antara roh dan jasad. Jadi kita tak boleh bergerak lah sebab roh tu ada. Bila roh keluar, habis. Diamlah jasad. Nabi kata, jadi kata Sayyidina Aisyah, itulah yang paling berat. Tak, kata Rasulullah. Lagi, kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, masalah Sayyidina Muhammad, ketika mana seorang tu dah dimasukkan ke dalam kubur. Dimasukkan dalam kubur, ketika tu orang pun mula tarik tanah turun dalam kubur. Kata Sayyidina Aisyah, mungkin hak tu kot Rasulullah. Daripada duduk di alam nyata, alam kubur, orang tarik masalah Sayyidina Muhammad sampai habis. Tak nampak apa lah. Jadi ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah yang berat, kata Sayyidina Aisyah. Nabi kata tak tahulah Rasulullah tak mana yang berat. Nabi kata orang mati ni yang paling berat sekali ketika mana orang yang memandikan dia sudah sampai. Itu kata Rasulullah. Bila orang mandi dah sampai, beratlah rasa di hati si mati. Allah, mai dah orang mandi. Perasaan ni kita akan tempuh ni. Dia main pula, dia kata boleh angkat lah. Bahasa dia macam tu, boleh angkat lah. Orang pun angkat. Allah, macam mana aku ni? Pasal apa dia rasa berat? Dia rasa berat sebabnya ialah kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia baru lepas sakit. Badannya tu terbakar. Bila dituang air, dia macam kita tuang air dalam kuali. Cerah. Sakit kali kedua. Jadi hak tu yang dirasa berat oleh orang yang mati. Jadi cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Nabi beruban ni sebab apa? Nabi kata syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalu wa idza syamsu kuwirat. Yang menyebabkan aku beruban ialah surah ni. Surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, dan surah Amma Yatasaalun, dan surah Idza Syamsu Kuwirat. Pasal apa? Sebab surah ni menceritakan tentang hari kiamat.
Bila cerita tentang hari kiamat, Nabi kita takut. Nabi kita takut tentang hari kiamat, bukan Nabi takut ke atas diri dia, tapi Nabi takut ke atas yang menimpa umat dia. Sehingga kan Nabi kita SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila menjelang hari kebangkitan selepas ditiup sangkakala yang kedua, Allah gerak dulu yang pertama malaikat Jibril. Jibril pun mati juga. Bila gerak malaikat Jibril, kata Allah kepada malaikat Jibril, hampir cari tempat di mana Muhammad, pergi gerak Muhammad. Jadi bila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, suruh malaikat Jibril pergi gerak Rasulullah. Kata Jibril, di mana aku nak gerak Muhammad? Wahai ya Allah Tuhanku, aku tak tahu. Bumi dah sama. Bumi di akhirat esok dia bumi putih, bumi dah sama. Kata Allah, hampir tempat yang ada cahaya. Jibril pun pergi tempat yang Allah suruh pergi tu, tentulah bersemadi jasad Nabi kita, Madinah hari ini. Jadi bila malaikat Jibril gerak Nabi SAW, Nabi jaga jarak daripada tidur tu, Allahumma salli ala sayyidina, jaga jarak daripada mati tu, makit-makit Rasul Nabi sapu semua tanah-tanah yang daripada dia. Lepas tu soalan yang Nabi tanya pertama sekali, Jibril, umatku macam mana hari ni? Umat dulu bangkit dalam keadaan tu, dalam keadaan takut tu. Umatku macam mana hari ni? Pasal apa? Sebab hari itu hari pembalasan. Pasti Allah akan balas. Nabi bimbang terhadap balasan kejahatan umat dia, dan pasti akan dimasukkan yang jahat itu ke dalam neraka. Neraka ni balasan Allah di sana tidak ada bandingan yang pernah ada. Tuhan siksa macam ni, tak ada. Tak ada bandingan di dunia penyiksaan yang sedahsyat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bayangkan, contoh ini termaktub dalam hadis Sunan Abi Dawud. Satu orang ahli neraka, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dimasukkan ke dalam neraka, dituang ayak zakum dituang atas kepala dia, tembus ni masuk dalam perut ni, keluar isi-isi perut daripada dubur. Lepas tu berlari ke suruh neraka, sakit tapi tak mati. Tuang lagi sampai bila? Tak tahu. Ada orang pernah seksa orang macam tu? Tak ada. Hanya Allah saja yang Maha Penyiksa. Pasal apa? Aku suruh hampa buat baik, tapi hampa lawan aku. Tu. Jadi tu yang kena takut kat Tuhan tu. Dia seksa tak padan. Dahsyat sangat. Tidak ada penyiksaan yang sedahsyat penyiksaan Tuhan. Pasal apa? Sebab mati tak ada, yang ada sakit. Tu yang Nabi takut tu. Hari Tuhan mengamuk. Hari Tuhan murka. Hari itu para Nabi, kekasih-kasih Tuhan pun takut. Sedangkan mereka tu sudah dijamin syurga. Nabi, bayangkan Nabi takut. Hari kiamat, pencintaan hari kiamat ni, sampai Nabi beruban. Sebab kiamat berlaku esok. Bila kiamat tu berlaku, menyebabkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita ni beruban. Bukan, kita orang Islam tak akan menempuh saat kiamat. Kiamat akan berlaku pada orang yang bukan Islam. Jadi bila mana berlaku kiamat tu, ni orang takut tengok tsunami, orang dah lari. No? Ni segala-gala langit luruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gunung-gunung jadi macam kapas, terbang. Ayat Allah melimpah-limpah. Dahsyatnya hari kiamat, sampai orang yang menyawa ni beruban. Allahu Akbar. Beruban.
Jadi tak tahulah kedahsyatan hari kiamat tu macam mana. Maka di antara nama hari kiamat ialah Al-Waqi'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu masa ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Pada saat dia sakit yang bawa mati. Hari ini saya nak berhenti awal. Tolong doa kat saya, rasa belah kiri ni sakit. Jadi tak tahu apa dia benar daripada pagi tadi lagi. Saya kita selesai cepat saya nak buat doktor Ustaz. Sakit ni bila mana Abdullah bin Mas'ud dia sakit itu bawa mati. Sakit yang bawa dia mati. Ketika itu dia dizarahi oleh Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Bila Sayyidina Osman mai ziarah dia, jadi Sayyidina Osman kata pada Ibnu Mas'ud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, aku nak tanya hang nak mengadu apa?" Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, "Aku nak mengadu dosa aku." Tu sahabat Nabi pun nak mati takut dosa dia. Sedangkan mereka duduk dengan Nabi lah. Mereka tu pasti syurga lah. Tapi nak mati teringat dosa. Kata Ibnu Mas'ud, aku tak tahu nak cerita aku dengan Tuhan. Aku nak jumpa Tuhan, aku takut. Sebab aku takut dosa aku. Lepas tu kata Sayyidina Osman radhiyallahu ta'ala, "Han teringin apa?" Kata dia, "Rahmatu Rabbi." Kasihan belah Tuhanku kat aku. Hak tu yang ku naknya. Hak tu yang ku harapnya. Kasih sayang Tuhan kepada aku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Osman, hendak ada aku nak pergi cari doktor. Mai tolong tengok hang. Salah Sayyidina Muhammad. Dia kata, doktor yang bagi aku sakit. Jadi Sayyidina Osman kata, aku nak pergi cari tabib. Doktor. Kata Ibnu Mas'ud, doktor yang bagi aku sakit ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Siapa doktor tu? Allah. Jadi bila dia yang bagi sakit, doktor ni bila doktor dia penyembuh, dia perawat. Tapi dia akan bagi sakit juga. Sakit kita ada bagi, sembuh kita ada bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi habis point Sayyidina Osman. Lepas tu kata Sayyidina Osman, hendak apa-apa pun nak bagi kat hang. Kata Ibnu Mas'ud, hari ni aku tak perlu apa lah. Aku nak balik lah. Aku tak mau lah. Keperluan apa pun aku tak mau lah. Aku nak hanyalah rahmat Tuhan ya. Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Osman, tak, kalau han nak benda, han nak keperluan, aku nak bagi ke hang. Keperluan ni bukan untuk hang. Betul lah kata hang nak mati. Keperluan ni untuk anak-anak hang. Ibnu Mas'ud ni anak perempuan dia ramai. Anak lelaki tak ada. Untuk anak perempuan hang. Sayyidina Osman ni orang kaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kata Sayyidina Osman, atakhsha ala banatikal faqra. Hang tak takut ke anak-anak perempuan hang fakir lepas hang mati? Dia tak mau pun nak bagi kat hang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Ibnu Mas'ud, inni amartu banati yaqra'na kulla lailatin suratul Waqi'ah. Aku dah suruh anak-anak perempuanku lepas aku mati esok, aku dah suruh anak-anak perempuanku
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku dah suruh mereka baca suratul Waqi'ah. Anak perempuan dia ramai, dia orang tak ada duit, dia orang fakir, tapi aku dah suruh mereka baca surah Waqi'ah. Sebab aku dengar Nabi sebut, man qara'a suratul Waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqatan abadan. Aku pernah dengar Nabi sebut, siapa-siapa baca surah Waqi'ah setiap malam, dia selama-lamanya dia tidak akan miskin. Ini kata Rasulullah. Aku yakin. Jadi aku tinggal itu je kat depan. Aku tak perlu siapa bagi duit ke anak perempuan aku. Aku dah suruh dia baca surah Waqi'ah, dan surah Waqi'ah itu akan menjadikan seorang tu tidak akan miskin selama-lamanya. Allahumma salli ala sayyidina. Hari ini, lepas tu bila saya dulu waktu mula-mula belajar dulu, Tok Guru beritahu saya pun ramai surah Waqi'ah. Baca surah Waqi'ah, kata surah Quran yang murah rezeki. Perlu tunggu orang bagi, tak ada. Tunggu. Dia sebenarnya bukan baca dapatlah tu, dia kena 40 hari turut-turut sampai jadi darah daging. Kenapa 40 hari? Sebab 40 hari itu adalah fitrah kejadian kita. Dalam diri kita ni, setitis mani tu lepas 40 hari dia tukar pula jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seketul daging. Seketul daging tu pula lepas 40 hari pula bukan, daripada setitis mani 40 hari jadi setitis jadi segumpal darah. Daripada 40 hari segumpal darah akan jadi sekepai daging. Kita mula-mula macam tu dalam perut mak besar tu ya. Yang 40 hari. Daripada 40 hari sampai jadi segumpal sekepai daging. Lepas itulah Tuhan bina tangan, kaki, kepala, apa semua. Jadi maknanya semua amalan kena buat 40 hari baru jadi darah daging. Baca hari setiap malam suratul Waqi'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca sampai kita terhafal, sampai kita dah boleh mengapai surah Waqi'ah. Jadi lepas tu boleh tengok rezeki mai tanpa diduga-duga, mai rezeki. Sampai rezeki ni mai macam banjir. Ayam kan depa tu ada cerita akan banjir di mana ni Pahang. Kawan tu dia peranyuk anak dia buat teh kotak. Dia ayat sekarang ni lah. Jadi cara dia selamat anak dia ni, cerita ni, cara nak selamat anak ni dia tak tahu dah. Jadi dia telefon suami dia, kata dia keadaan situasi dah teruk ni, dia mungkin mati, ayat ke duk naik. Jadi itulah cara dia selamatkan anak dia. Tak tahulah cerita tu macam mana, wallahu alam. Banjir ni demai melanda dahsyat dan sangat dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, rezeki ni dia melanda seseorang yang baca suratul Waqi'ah. Boleh bayang tak? Boleh faham tak saya punya tamsilan? Melanda orang yang baca surah Waqi'ah. Rezeki tu mai sampai dia tenggelam dalam rezeki, sampai dihapus, ditenggelami oleh rezekinya banyak, sampai dia pun punya banyak ni dia nak bagi ke orang. Kalau dia nak memberi lah, dia pun tak ada nak bagi, nak bagi mai. Sebaliknya orang yang baca surah sebaliknya orang yang kaya yang tak baca suratul Waqi'ah, tenggelam dalam nikmat itu membunuh dia. Ini pesanan siapa ada duit yang kaya tapi dia tak baca suratul Waqi'ah. Sebab tu surah Waqi'ah ni dia pandu pada hidayah macam tajuk yang berikan. Dia penolong mendapat hidayah, taufik dan hidayah.
Walaupun kaya tapi tak lupa Allah. Tapi siapa-siapa yang kaya, dia tak baca satu waqiah, ataupun dia tak mengamalkan apa-apa yang memurahkan rezeki, yang bersangkut dengan Tuhan, jadi rezeki itu akan membunuh dia, menenggelamkan dia, melupakan daripada Allah. Walaupun dia dekat dengan masjid, dengan sebab dia tak mengamalkan surah waqiah dan surah-surah lain yang membawa kepada kemurahan rezeki, jadi dia akan tenggelam dan mati dalam nikmat. Macam semut dalam tepung, semut mati dalam gula, macam tu. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu amalan asas untuk kita amalkan setiap malam. Maknanya siapa baca surah waqiah tak miskin hak miskin tu sebab tak baca suratul waqiah. Tapi teruk juga nak baca hari-hari. Dia sibuk dengan dunia, dia nak baca waktu bila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepanjang masa otak ni duduk dengan dunia, nak baca bila. Lepas tu pula saya nak bagi satu amalan. Amalan ni amalan kaya. Dia dah lebih lah, bukan murah rezeki, dah kaya-kaya. Iaitu baca inna a'tainal kautsar 1000 kali. Bukan baca inna a'tainal kautsar 1000 kali, sampai habis lah 1000 kali. Salah, kadang-kadang orang dia betul, dia nampak sampai habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca 1000 kali. Kak Syuta baca ni kaya dah kan? Tanya dia kaya dah. Salli ala sayyidina Muhammad. Siapa baca tu kaya? Kaya ni sampai peringkat duit ni tak nampak dah. Masalah saya dulu ni tak ada duit ni nampak. Tak ada duit ni. Saya pernah dulu waktu mula-mula balik Mesir. Balik Mesir sewa rumah pun belakang acak orang ya. Rumah tu paling murah sekali, RM30. Padang yang kita tak ada duit tu. Kalau pergi beli ikan, Ustazah beli ikan 3 ekor ya. 3 ekor. Pasal peti tak ada. Allahumma salli ala sayyidina. Dulu ni waktu tak ada duit, kita fikir tak ada duit ni, nak beli sesuatu tak boleh beli, tak ada duit. Tapi bila mana Allah bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam seperti mana saya sebut tadi, kita diberi rezeki yang melimpah-limpah dengan baca suratul waqiah. Yang nak lagi kalau boleh baca siang sekali, malam sekali, insya-Allah. Baca siang sekali, malam sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa lebih surah ni? Sebab dia mendidik hati akhirat. Bila bercerita tentang hari kiamat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia bawa hati kita kepada kehidupan kita yang kekal di alam sana. Kait dengan akhirat. Kait dengan akhirat tu menyebabkan dunia datang. Tapi kalau kita tak, ada orang nak kaya dia tak pakai akhirat, dia kira dunia ya. Apa keuntungan dia kalau dia dapat? Kalau mudahnya tu hak orang duk apa, yang hak masuk saham apa masuk banyak ni dapat banyak ni. Tu orang ligan, tu orang kejam. Tapi semua menipu kita, bohong. Last kali tak dapat apa pun, bohong ya. Jadi akhirnya yang benar hanyalah Al-Quran. Yang benar hanyalah Allah yang menjanjikan dalam Al-Quran. Jadi maknanya surah Waqiah ni dia bukan setakat menarik rezeki, dia menarik taufik, dia menarik hidayah. Kita akan rajin melakukan taat pada Allah, kita akan rajin melakukan amal bakti kita kepada Tuhan. Malam selalu bangun qiyamul lail. Susah orang nak bangun qiyamul lail ni. Qiyamul lail ni berat. Walaupun jam dah bunyi, tapi senang je tutup. Alah tu hamba Allah tu nak makik malam qiyamul lail. Dia letak jam letak handset di telinga. Tak berjaya bangkit. Sebab dia bangkit bagi jaga tutup. Lepas tu letak jauh sikit tak di kaki. Sama juga, bangkit tutup juga. Akhirnya dia set 2.
jam apa ni, handset bini dia, handset dia sekali. Sama juga, tak boleh bangkit kak. Bunyi, bangkit, tutup. Akhirat bila jam loceng, tok atas mari. Rahim. Bila jam tu bunyi, tutup. Tak boleh bangkit juga. Pasal apa Tuhan tak bagi kita taufik dan hidayah. Kalau Tuhan bagi taufik dan hidayah, 4:30 bangkit. Tuhan bagi keringanan untuk bangun. Ni mana Tuhan bagi taufik, Tuhan bagi hidayah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan istiqamah dan mula buat untuk kita baca surah ini pada setiap malam, dan terlebih baik baca siang sekali, malam sekali. 40 hari turut-turut, lepas tu tengok mai rezeki macam mana. Ni janji Allah. Ni janji Allah melalui mulut Rasulullah. Nabi kata, man qara'a suratal waqi'ati lailatan lam tusibhu faqatan abadan. Siapa yang baca surah Waqi'ah setiap malam, dia takkan ditimpa kefakiran selama-lamanya, abadan. Siapa-siapa nak cuba mula hari malam ni baca surah Waqi'ah, insya-Allah. Lepas tu insya-Allah kita akan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Terima kasih pada Nur Hayati. Nur Hayati ni semua ni rombongan Nur Hayati ya. Wasiasi. Masya-Allah. Terima kasih atas anjuran Malih pada hari ini. Grup 18, masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nur Hayati dan grup 18 bersama dengan para muhibbin yang lain. Dimurahkan rezeki. Bahkan Tuhan bagi kaya. Kaya insya-Allah. Kaya yang bersyukur. Insya-Allah. Dan orang dapat tumpang Nur Hayati. Dan semua dapat manfaat daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, majlis yang sesungguhnya memberi manfaat pada kita pada hari ini, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal ardh bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mak apa ni ada ajak? Saya nak selesai ajak, saya nak keluar.